Unsur dalam skala 3 ni dia mempunyai sifat kimia oksida yang terdiri daripada logam, separuh logam, metal dikenali sebagai metalloid dan bukan logam. Okey, dalam skala 3 dia ada logam dan logam, separuh logam atau kita kenali sebagai metalloid dan juga bukan logam. Untuk unsur logam iaitu sodium dan magnesium, ia dikenali sebagai ia bersifat base. Apabila dia berlarut di dalam air, dia akan menghasilkan larutan alkali. Untuk silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon iaitu oksida bukan logam, dia bersifat asid. Apabila larutan itu tambah dengan air, larut dalam air, dia akan menghasilkan larutan berasid. Untuk separuh logam atau metalloid, dia ada sifat base. Dia ada sifat base dan juga sifat asid. Dia ada kedua-duanya sekali. Jadi ini dikatakan sebagai amphoteric. Garam tambah air. Kegunaan unsur separuh logam. Separuh logam atau metalloid menunjukkan kedua-dua sifat logam dan bukan logam. Contoh, silikon dan germanium bukan logam, tetapi dia bukan logam dan mempunyai kekonifan arus elektrik yang lemah. Tetapi dia dapat kekonduksian arus elektrik ini dapat ditingkatkan dengan menambah benda asing. Contohnya fosforus ke dalam silikon, dia akan menjadi dia punya kekonduksian dia akan meningkat kerana suhunya meningkat. Apabila suhunya meningkat, kekonduksian arus elektrik ni akan bertambah meningkat. Bagi unsur separuh logam iaitu aluminium, dia apabila dicampurkan dengan benda asing, dia akan menjadi semikonduktor. Dia akan dinamakan sebagai semikonduktor. Metalloid tambah dengan benda asing, dia akan menjadi semikonduktor. Okey. Semikonduktor ni dia sangat penting dalam industri mikroelektronik. Kenapa dia penting? Kerana dia dibuat untuk jadi transistor,
diode, rectifier, transistor, dan micro pump process. Metalloid ni seperti silikon digunakan sebagai semikonduktor dalam pembuatan microchip elektronik yang dipasang pada komputer, televisyen, telefon bimbit, kalkulator, kamera dan peralatan elektronik yang lain. Seterusnya adalah unsur peralihan. Unsur peralihan ni dia berada di antara kumpulan 2 dengan kumpulan 13. Jadi ini adalah yang kita panggil sebagai unsur peralihan. Dan dalam bahasa Inggeris, transition element. Jadi semua unsur ni adalah logam. Mereka mempunyai sifat fizik yang sama, iaitu permukaan berkilat, bersifat mulur dan boleh ditempa. Kemudian takat lebur, takat didih tinggi, ketepatan tinggi kerana jisim yang atomnya tinggi, konduktor habat dan elektrik yang baik. Apa ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan? Unsur peralihan ni dia ada sifat istimewa seperti dapat membentuk ion kompleks. Ini logam pusat dikelilingi oleh anion atau molekul dikenal sebagai ligan. Selain itu, ciri istimewa yang kedua adalah menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza dalam sebatian. Contoh, ferrums. Dia ada 2 nombor pengoksidaan, iaitu Fe2, Fe2+, dan Fe3+. Contoh, Fe2+ dan Fe3+. Ini menunjukkan dia ada nombor pengoksidaan yang berbeza. Yang ketiga, bertindak sebagai mangkin. Unsur peralihan atau sebatiannya boleh bertindak sebagai mangkin dalam tindak balas tertentu. Maksud bertindak sebagai mangkin adalah unsur ni dia bahan yang dapat mempercepatkan kadar tindak balas tanpa mengalami perubahan pada bahan itu sendiri. Maksudnya sifat kimia dia kekal, dia tidak habis digunakan. Ciri istimewa yang keempat adalah membentuk ion atau sebatian berwarna. Membentuk ion atau sebatian berwarna. Apakah kegunaannya? Penggunaan unsur peralihan dalam industri. Satu, sebagai mangkin. Dalam industri pembuatan amonia, asid nitrik dan asid sulfur. Kedua, unsur seperti aluminium dan zinc menghasilkan alloy yang lebih kuat. Contohnya kalau maksudnya di sini apabila unsur ini ditambah dengan aluminium ataupun zinc, dia dapat menghasilkan alloy, iaitu dapat menghasilkan logam tulen. Contohnya kalau nak buat keluli steel, kita guna besi dan karbon. Maka unsur tu bahan tu dia akan menjadi unsur logam.
Maka unsur seperti aluminium dan zinc digunakan untuk menghasilkan alloy yang lebih kuat. Apabila aluminium dan zinc digabungkan, dia akan menjadi sangat keras dan mempunyai ketegangan yang tinggi. Jadi sesuailah untuk perindustrian, untuk membuat contoh peralatan sukan premium seperti raket tenis. Yang itu unsur dalam peralihan ni dia juga digunakan sebagai penghasilan barang hiasan seperti mangan dan pembuatan kaca tingkap berwarna. Kerana kenapa dia digunakan tingkap berwarna ni? Sebab unsur peralihan ni dia ada warna. Dia akan menghasilkan warna. Macam mana mereka menghasilkan warna? Kerana elektron dalam unsur tu dia excited itu sangat teruja menyebabkan dia menghasilkan warna. Kerana dia elektron dalam tu dia dapat bergerak bebas dan kesannya dia akan menghasilkan warna. Dan akhir sekali adalah penghasilan produk logam seperti ferrum, kuprum dan zinc.